semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hayati, Cikgu Matematik dari Kolej Vocational Kuala Kangsar. Pada hari ini, kita akan belajar Matematik KSSM tingkatan 5, bab yang kelima iaitu kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Apa yang kita akan belajar dalam bab 5 ni? Yang pertama, kita akan belajar tentang kekongruenan. Yang kedua, pembesaran. Dan yang ketiga, gabungan transformasi. Dalam video kali ini, kita akan lihat tentang pembesaran. Jom! Baiklah, jika pelajar dah bersedia, jom kita mulakan. Pembesaran adalah suatu transformasi di mana semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan nisbah malar. Titik tetap di sini adalah pusat pembesaran dan nisbah malar adalah faktor skala yang diwakili dengan huruf K. Perhatikan gambar rajah di sini. Titik P merupakan pusat pembesaran. Rajah ini adalah objek dan yang ini pula adalah image. Jarak dari pusat pembesaran ke image adalah panjang sisi sepadan image. Di sini, cikgu labelkan image sebagai A'. Manakala, jarak dari pusat pembesaran ke objek adalah panjang sisi objek dan objek di sini cikgu labelkan sebagai A. Faktor skala iaitu K dapat ditentukan dengan K sama dengan panjang sisi sepadan image per panjang objek. Jadi di sini cikgu ringkaskan formula bagi K iaitu faktor skala menjadi K sama dengan I per O. K di sini adalah faktor skala, I adalah panjang sisi sepadan image merujuk kepada image, O merujuk kepada objek iaitu panjang sisi objek. K sama dengan I per O. Faktor skala yang berbeza mempunyai kesan pembesaran yang berbeza. Bagi faktor skala K yang bernilai lebih besar daripada 1, saiz imejnya akan menjadi lebih besar. Kedudukan imejnya adalah seperti ini. Perhatikan, imej di sini adalah lebih besar daripada objek. Bagi K yang bernilai sama dengan 1, saiz imejnya akan sama saiz dengan objek dan kedudukan imejnya adalah seperti ini. Perhatikan objek dan imej bertindih di sini. Manakala, bagi nilai K yang bernilai di antara 0 dan 1, saiz imej akan menjadi lebih kecil. Kedudukan imejnya adalah seperti ini. Jadi perhatikan di sini, imej menjadi lebih kecil daripada objek. Bagi ketiga faktor skala yang bernilai positif ni, kedudukan imej berada di sebelah yang sama dengan objek. Seterusnya, faktor skala yang berbeza mempunyai kesan pembesaran yang berbeza. Jadi sekarang kita akan lihat faktor skala bagi K yang bernilai lebih kecil daripada negatif 1. Perhatikan di sini ada negatif. Okay. K lebih kecil daripada negatif 1. Okay. Bagi nilai K yang lebih kecil daripada negatif 1, saiz imejnya akan menjadi lebih besar. Tetapi kedudukan imejnya sedikit berbeza. Bagi K yang kurang daripada negatif 1, kedudukan imejnya adalah bertentangan dengan objek. Perhatikan saiz imejnya lebih besar tetapi bertentangan dan terbalik. Seterusnya, untuk nilai K sama dengan negatif 1, saiz imej akan sama dengan saiz objek dan kedudukan imejnya akan menjadi seperti ini. Perhatikan, saiz sama tetapi kedudukan imej adalah bertentangan dan terbalik dengan objek. Seterusnya, bagi faktor skala yang bernilai di antara negatif 1 hingga 0, saiz imej akan menjadi lebih kecil dan kedudukan imejnya akan menjadi seperti ini. Perhatikan saiz yang lebih kecil tetapi berada pada sisi yang bertentangan dan terbalik berbanding objek. Jadi, bagi ketiga-tiga faktor skala yang bernilai negatif ini, perhatikan kedudukan imej berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Jadi, tanda negatif menunjukkan imej itu bertentangan dengan kedudukan objek. Baiklah, jom kita tengok soalan. Berdasarkan faktor skala yang telah diberi, tentukan imej dan objek bagi setiap pembesaran berikut. A. Faktor skala K sama dengan
2/3. Baiklah, tadi cikgu telah nyatakan bagi nilai K yang berada di antara 0 hingga 1, saiz imejnya akan menjadi lebih kecil. Di mana K berada pada kedudukan di antara 0 hingga 1. Maka, bagi nilai faktor skala yang sebegini, saiz imej akan menjadi lebih kecil. Okey, jadi penyelesaiannya, objek adalah, kalau imej yang lebih kecil, maka B merupakan imej dan yang lebih besar merupakan objek. Jadi objek di sini adalah A. Dan imej pula adalah B, di mana saiz imej lebih kecil. Seterusnya, soalan 1B, berdasarkan faktor skala yang telah diberikan, tentukan imej dan objek bagi setiap pembesaran berikut. Faktor skala K sama dengan negatif 1.5. Perhatikan, di sini ada nilai negatif. Jadi, tadi cikgu telah nyatakan, bagi yang ada bernilai negatif, kedudukan sisinya akan bertentangan dengan objek. Dan K bernilai negatif 1/5. Jadi, kita ingat semula yang tadi. Bagi nilai K yang kurang daripada negatif 1, saiz imejnya akan menjadi lebih besar. Cuma kedudukannya akan bertentangan dengan objek. Jadi di sini tengok antara R dengan S, mana yang lebih besar. Jadi kita boleh lihat S yang lebih besar di sini. Maka imejnya adalah S. Jadi penyelesaian di sini, objek merupakan R dan imej adalah yang lebih besar iaitu S, di mana kedudukannya bertentangan dan terbalik dengan objek. Jadi cikgu tulis di sini imej adalah S. Baiklah, sekarang kita lihat pula soalan yang kedua. Tadi soalan yang pertama, kita diminta untuk menentukan yang mana satu imej dan yang mana satu objek berdasarkan faktor skala yang telah diberikan. Untuk soalan yang kedua ni pula, kita nak lukis imej bagi objek di bawah pembesaran pada pusat dan faktor skala yang telah diberikan. Okey, jom kita tengok soalan yang kedua ni. Lukis imej bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala K sama dengan 2. Okey, sebentar tadi cikgu dah ada kongsikan formula untuk faktor skala K di mana cikgu telah ringkaskan K sama dengan I per O. K sama dengan I per O di mana I merupakan panjang sisi sepadan imej dan O merupakan panjang objek. Jadi, disebabkan sekarang ni kita nak lukis imej, okey? Jadi, kita nak tahu tentang panjang sisi sepadan imej. Maka, kita ubah suai sedikit formula bagi faktor skala K ni. Okey, disebabkan kita nak mencari dan nak melukis imej, jadi kita ubah suai sedikit di mana panjang sisi objek, kita bawa naik ke atas, dia akan jadi darab. Jadi, untuk mendapatkan panjang sisi sepadan imej, K mesti darab dengan panjang sisi objek. Okey? Alright, jadi cikgu tuliskan di sini. Untuk mencari jarak titik sepadan imej dari P, K mesti darab dengan panjang sisi objek. K mesti darab dengan panjang sisi objek. Jadi, 2 dekat sini adalah kita punya nilai K. Okey, faktor skala kita, nilai K adalah 2. Jadi, K kita masukkan nilai 2 di sini. Darab dengan, ini O bawa naik ke atas kan, jadi darab. So, O tu adalah jarak titik objek dari P. So, untuk melukis imej, kita kena darabkan faktor skala kita 2, darab dengan jarak titik objek dari P. Okey, jom cikgu tunjukkan macam mana caranya. Okey, mula-mula cikgu akan tengok dulu jarak
objek dari P bagi titik yang ini. Okey, sekarang cikgu nak tengok jarak titik objek dari P untuk titik yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, sekarang jaraknya adalah dari titik P ni nak ke titik objek tu, kita kira sebanyak 1, 2. 2 kotak ataupun 2 unit. Okey, jadi untuk mendapatkan image dia, sebab yang ni baru objek sekarang untuk mendapatkan titik image, kita kena darabkan faktor skala kita iaitu 2 darab dengan jarak titik objek dari P. So, jarak titik objek dari P di sini adalah 2 unit kat sini. 2 unit 1, 2. So, cikgu tandakan di sini. 1, 2. 2 unit. So, 2 kena darab dengan 2. Okey, untuk mendapatkan jarak image pula. Sebab sekarang kita nak lukis image. Kita tak tahu. Sekarang kita nak tentukanlah titik image bagi objek ni. So, cara dia dengan 2 faktor skala darab dengan jarak titik objek dari P. So, jarak dia yang ini iaitu 2. So, 2 darab 2. Okey, jadi kita akan dapat jarak titik image dia adalah 4. Okey, so daripada titik P, kita kena kira sebanyak 4 unit. Okey, so dari titik P di sini, kira sebanyak 4 unit. Okey, jadi bagi objek yang ini, titik objek yang ini, dia punya titik image berada di sini. Okey, sekarang kita tandakan. Okey, seterusnya, cikgu nak kira pula jarak titik objek yang ini dari P. So, kalau kita kira kat sini dari P, cikgu akan letak pembaris macam ni untuk kita nampak. So, dari P ni kalau kita kira, jarak dia 1, 2. Okey, jadi 2. So, kita boleh lagi guna yang ni lah. Faktor skala kita 2. Jarak titik objek dari P pun 2. Jadi, 2 darab 2 bersamaan dengan 4. Okey, jadi 4 ni adalah jarak titik image dari P. So, dia sebanyak 4 kotak ataupun 4 unit di sini. Okey, jadi kita kira dari P dekat sini, kira sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang kita tandakan di sini. Okey? Alright, seterusnya, sekarang cikgu nak tengok pula titik objek yang di sini. Okey, so cikgu nak kira jarak titik objek bagi objek yang ini di sini dari P. Okey, jadi cikgu letak pembaris macam ni. So, kita kira dari P untuk titik objek yang itu. Okey, so sekarang cikgu kira 1, 2. Okey, jadi jarak dia 2. So, kita darabkan jarak 2 tu dengan faktor skala yang 2 ni tadi. 2 darab 2, kita akan dapat 4. Okey, sekarang jarak titik image dari P adalah 4. Melangkaui 4 unit ataupun 4 kotak. Jadi, kita pergi semula dari P di sini. Okey, sekarang kita kira sebanyak 4 unit. 1, 2, 3, 4. Okey, dan kita tandakan dekat situ. Okey, seterusnya ada lagi satu titik yang kita belum cari. Okey, jadi ini semua adalah, image yang ni adalah untuk objek yang ini. Image yang ni adalah untuk objek yang ini. Dan image yang di sini adalah untuk titik objek yang di sini. Sekarang, yang terakhir adalah titik objek yang di sini. Okey, jom kita kira berapa jarak dia daripada P. So, dari sini kita kira jarak dia 1, 2, 3, 4. Kali ni jarak titik objek dari P adalah 4. Jadi, dekat sini cikgu akan ubah sedikit. Dia akan jadi 2. 2 ni adalah faktor skala kita tadi. Darab dengan 4. 4 adalah jarak titik objek. Yang ini dari P. So, kita kira tadi melangkaui 4. Okey, jadi 2 darab 4 kita akan dapat 8. So, jarak titik image dari P bagi objek yang ini, titik objek yang di sini, kita kena kira dari P, dia mesti melangkaui sebanyak 8. Okey, jadi kita kira daripada sini sampai sini 8 dia. Okey, so dia melangkaui 8 kotak lah ataupun 8 unit yang kita kira macam tu. Okey, dan kita tandakan image tu di sini. Okey, jadi sekarang kita dah dapat titik image, okey, bagi keempat-empat titik objek tadi yang kita dah kira. So, sekarang kita lukis image ini berdasarkan titik yang kita dah tandakan. Jadi, kita bermula daripada sini, lengkapkan
sambung pula ke titik ini. Seterusnya ke titik image yang di sini. Dan akhir sekali di sini. Jadi sekarang kita dah berjaya lukis image bagi objek ni berdasarkan faktor skala K sama dengan 2. Mudah saja kan?